Assalamualaikum. Okey, hari ini seperti yang dijanjikan, hari ini cikgu akan terangkanlah macam mana nak jawab SPM kertas 1 Matematik 2015. Okey, tengok yang pertama, bundarkan 74855 betul ke berti 3 angka berti. Okey, nak 3 angka berti saja. 1, 2, 3. So kat sini saja. Kat sini saja. Jadi kita ambil 748. Belakang sebabkan ada 5. So 8 akan jadi 9. Tetapi belakangnya masih kena letak kosong-kosong. Jangan tinggalkan macam ni. Mesti letak kosong-kosong. Kalau tidak, dia punya nilai digit akan berubah. So jawapan dia adalah D. Okey, ungkapkan 3.766 darab 10 kuasa negatif 3 sebagai suatu nombor tunggal. Okey, bila nak jadikan nombor tunggal, tengok ni ada nombor piawai, ni negatif 3. Bila negatif, dia akan pergi ke depan. 1, 2, 3. Titiknya akan bawa ke depan. So yang kosong letak kosong lah. Sebab kosong pelan kosong kosong. 3766 jawapan kedua ialah B. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, ini macam mana nak buat ni? Kalau susah sangat kamu tekan je kalkulator. Okey. Tekan, ikut saja dia punya ni. 7 3. Okey, untuk memudahkan 10 kuasa ni, kita boleh tekan sama ada shift lock kan, ada 10 kuasa tu. Kamu just hanya tekan EXP 2. Okey, untuk kurungan dikata kuasa 3. Okey, kamu tengok ni, dia bahagi semua sekali. Jadi kamu jangan terus main bahagi macam ni je. Bila kamu just bagi ni, dia akan dapat jawapan salah. Okey, jadi kamu kena kamu sama dengan dulu dan bahagi, buat kurungan dan masukkan 0.04 eksponen negatif 2. Tutup kurungan, sama dengan kita dapat 4.725 darab 10 kuasa negatif 10 kuasa 11. So inilah jawapan dia. Okey, seterusnya 4. Okey, sebuah padang yang berbentuk segi 4 tepat punya luas 3.5 darab 10 kuasa 5 dan panjang 140 meter. Hitung lebar dalam meter padang itu. Okey, nak lebar. Okey, dia bagi luas. Okey, seperti yang kita tahu. Okey, luas bersamaan dengan panjang darab lebar. Betul. Okey, diberi luas ialah 3.5 darab 10 kuasa 5. Dan dia beri panjang ialah 140 meter. So, berapa lebar? Jadi, kita nak tahu lebar. Sini darab kan? Panjang kena bawa sini lah maksudnya. Nak tahu lebar. So, sini darab, bawah sini akan jadi bahagi. So, lebar akan sama dengan panjang, luas bahagi dengan panjang. So, tekanlah 3.5 eksponen 5 bahagi dengan 140. So, jawapan dia adalah 2500. 2500, kemudian tukar kepada bentuk piawai. Asal dia titik kat sini. Bawa sini, 1, 2, 3. So, 2.5 darab 10 kuasa 3. Okey, ungkapkan 8. Okey, ni. Ini pun sama juga macam saya dah bagi tahu itu. Merekannya balik masuk 8. 8 kuasa 3 tambah 8 tambah 4. Tutup kurungan. So, sama dengan. Okey, 4192. Dia dapat 4192.
Okey, kita busuk balik base. Okey, mula-mula 4192. Pastikan dalam bentuk desimal. Masuk sama dengan dulu, baru dia akan dapat dia punya desimal. Kemudian tukar saja O. Nampak? Jawapan dia ialah 10140 asas 8. 10140 asas 8. Okey, ini pun sama asas 2. Kita pergi kepada asas 2. Asas 2 ialah bin. Okey, dah masuk dah bahagian bin. So masuk saja 1010101 tolak 111. Sama dengan jawapan dia ialah 10011. So jawapannya ialah C. Okey, mudah kan? Okey, seterusnya tengok nombor 7. Ini pun sebenarnya senang. Kan? Saya kata 1/2 bulatan adalah 180. Jadi kita tengok setiap satu-satu ni. 180 tolak 30, 150. Okey, ini 180 tolak 80 akan dapat 100. 180 tolak 45 akan dapat 135. Okey, so yang tinggal adalah lagi 2 lagi ni. Kita tengok berapa lagi. Okey, sudut pedalaman, jumlah sudut pedalaman. So sama dengan N tolak 2 darab 180. So berapa dia punya N dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagon kan ada 6. So 6 tolak 2 darab 180. 4 darab 180. 720. Jadi hasil tambah semua ialah 720. So sekarang yang ada ialah 150. So tambah semua. 150 tambah 120 tambah 100 tambah 135. So jadi 720 tolak. So yang ini, kalau ini ditambahkan ini akan dapat 215. So berapa yang kat sini? So macam yang tadi kamu tengok ni ialah setengah-setengah. Bila dikatakan adalah 1 bulatan. So 3 tambah 2 adalah 5x. Kita boleh katakan sebagai 5x sama dengan 360 tolak 215. So akan dapat 29. Kan 5x. So 145 ni tadi 145 bahagi 5. Kan 5 bawa sini kan. Sini darab. So sini akan jadi bahagi. So akan dapat 29. Okay. Tengok yang ini pula. Okey, antara rajah berikut manakah imej bagi objek di bawah suatu pantulan pada garis lurus y sama dengan x tolak 1. Jadi y sama dengan x tolak 1. Macam mana nak buat? Saya nak cari dia punya garis lurus dulu. Buatlah kotak. X, Y. Negatif 1, 0, 1. Okey, masukkan alpha x tolak 1 CALC, masukkan negatif 1 dapat negatif 2. Tekan lagi 0 sama dengan negatif 1. Tekan lagi 1 dapat 0. So akan dapat negatif 2. Okey, katakan sini negatif 1, negatif 2. So negatif 2, negatif 1. Nak tengok macam mana bentuk dia. Okey, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okey.
Bila X negatif 1, dia akan jadi 2. Bila X sama kosong, dia akan kosong. So, dia akan garisan dia kat sini. Betul. Okey, tengok mana satu yang betul. Okey ya. Kalau kamu tengok ni kan, ni sebenarnya ke sini. Objek kat sini, so dia mesti berlawan kat sini lah, kan? Dia akan pantulan. So ini bukanlah. Ini pun bukanlah objek. Kalau objek kat sini, dia akan ke sini lagi lah. Betul. Dia akan berserenjang dengan garisan. Sama juga yang ini, objek kat sini dia akan ke sini lah. Okey, ini. Ini tengok kalau di garisan dia macam ni lebih kurang. So ke ni dia akan so D lah jawapan dia. Okey. Rajah menunjukkan dua segitiga P dan Q yang dilukis pada grid segi empat sama yang sama besar. P ialah image bagi Q. Maksudnya inilah image. Ini adalah objek di bawah suatu putaran. Antara titik A, B, C dan D yang manakah adalah pusat putaran. Okey, macam saya beritahu cara yang paling okey. Kita gariskan yang paling terdekat titik yang sama yang paling hampir. So macam ini. Okey, objek ke sini. So, kita cari dia punya titik tengah dia. So, mana tempat yang kena dengan titik tengah? Kan, katakan titik tengah dekat sini. Mengukur lah. So, titik tengah dia. Nampak tak? Nampak tak dia bersentuh kat mana? So, dekat B. So, B lah dia punya pusat putaran. Okey, mana lagi yang saya rasa kamu boleh buat? Okey, dalam rajah trapezium RSTU ialah imej bagi trapezium RZWV di bawah suatu pembesaran yang dilukis pada suatu satah kartes. Cari pusat dan faktor skala bagi pembesaran itu. Okey, RSTU ialah imej. So yang kecil ni adalah imej, yang besar ni adalah objek. Okey. Kita nak tengok mana pusat pembesaran dia. Agak mana pusat pembesaran? Okey, kalau tengok je macam ni kan. Dia punya objek dan imej ni kita boleh katakan pada tempat yang hampir sama. Tengok mana titik mana yang langsung tak bergerak. R, betul. So ini adalah punya pusat putaran. Senang je tengok, tak payah kamu nak tengok lagi dah. Macam mana? Tak payah nak garis lagi. So mesti dekat sini punya. So sini berapa? 2
negatif 4.5. So antara A dan B. Tapi tengok dia punya pembesaran. Okey, dia pembesaran dia makin besar. Makin besar. Kalau dia mengecil, dia akan jadi pecahan. Kalau dia membesar, dia akan jadi dalam bentuk bulat. So, ini je. Tak perlu lagi dah tengok kira. Kalau kau nak kira, boleh ya. Kita kata kira, kita ambil kan. Ni UT sama kan VW. Selepas pembesaran, dia akan jadi VW. So, ni 1, ni akan jadi 3. So, 1 akan jadi 3. So, pusat pembesaran dia ialah 3 lah. Kan? Okey, seterusnya. Okey, nombor 14. Rajah menunjukkan sebuah alat pengukur QS dan sebatang pokok di atas tanah mengufuk. Edri menggunakan sebuah alat pengukur QS untuk menganggar ketinggian pokok. Diberi bahawa jarak mengufuk QS dari pokok itu ialah 20 meter. Dan sudut dengarkan puncak pokok itu, P dari Q ialah 35 darjah. Cari ketinggian dalam meter pokok itu. Okey, macam mana nak buat ni? Okey. Diberi bahawa jarak mengufuk, okey, dan sudut dengarkan punca P dari Q. Okey, bermaksud kalau kata kita lukiskan dia punya dongakan dia macam ni. So, sini sudut dia adalah 35 darjah. Okey, cari ketinggian. Sekarang kita perlu cari kat sini lah. Cari tinggi ni dulu. So, kita pakai apa? Pakai tan lah kan. Tentu tidak susah kan. Tan sama dengan tentang persebelahan. Jadi kita tentang persebelahan. Yang ada sebelahan, tentang yang tak ada. So kita nak cari tentang kat sini. Ni tentang dia kat sini. So macam mana kita nak cari? So tentang akan bersamaan dengan tan theta darab sebelahan. Okey, kita masukkan. Masukkanlah tan 35 darab dengan sebelahan dia ialah 20. Masuk. Macam mana? Okey. Tan 35 darab dengan apa tadi? 20. So dapat dalam 14 lah lebih kurang kan. 14. Jadi panjang ni lah 14. Okey, yang dia minta ialah cari ketinggian pokok itu. Jadi ini sama. Ini 14. Ini ialah 1.5. So kamu tambahlah. Kan? 14 tambah 1.5 dapat 15.5. So dapat A. Okey, 15. Rajah menunjukkan sebuah piramid segitiga tegak dengan PQRS sebagai tapak mengufuk. M ialah titik tengah bagi TQ. M ialah titik tengah bagi TQ. Okey, namakan sudut di antara satah PMS dengan, okey, ni gunakan teknik Won. Bulat, pangkah. So kita pangkah dulu PMS. Okey, tengok tak? Tengok dekat satah ni ada tak lagi huruf? Okey, tak ada. Okey, kita terus kepada PQRS. Kita pangkah PQRS. Okey, tengok dekat PQRS ada tak lagi sebarang nombor yang ada kat sini ataupun point yang ada kat sini. Tak ada, kita boleh teruskan. Okey, tengok mana yang tengok bulat dulu. Okey, bulat hanya ada satu saja, M. Okey, sekarang kita tengok bulat pangkah yang terdekat. Okey, ini sebenarnya kalau kamu dikeluarkan sebagai dua dimensi, sebenarnya dia akan bentuk sini. Kan, sebab ini adalah rapat. M dengan M berada dekat garisan TQ. Jadi sebenarnya rapat, dia melekat dengan
satah ni. So dia akan macam ni lah. Dia akan jadi P, M, S macam tu. Jadi mana yang lebih dekat antara P dengan S? M kan? Ni daripada M kan? So yang dekat ialah P lah kan? Kan ni lah hypotenuse, so mesti panjang ni kan? So kita ambil P. Okey, seterusnya dan yang terdekat dengan M ialah sebab dia dekat kan? Ni jauh sana ni. So ambil Q. MP Q. Okey. Okey, kita cuba buat ni boleh tak? Okey, Vivi menginap di tingkat 7. Ketinggian setiap tingkat ialah 3.286. Sudut tunduk T dari bilik Vivi yang bertanda R ialah 44. So tunduk dan Vivi dekat R, dia tunduk T. So sudut tunduk dia ialah dekat sini. Okey. Ini sudut tunduk dia 44, sorry. 44. Jarak T dari U. T dari U ialah setengah daripada S ke T. Seorang pekerja sedang membersihkan tingkap di satu tingkat yang bertanda P. Sudut dongak P dari T ialah sudut dongak P dari T ialah 55. So ini ialah 55. Cari ketinggian dalam meter P kepada U. Okey, kita cari ST dulu. So dia tingkat ke-7. Setiap tingkat dah 3 So berapa tinggi antara RS? RS sama dengan 7 kan, 7 tingkat darab dengan setiap ketinggian dia 3.286. 7 darab 3.286 sama dengan 23.002. Okey. So dia punya ketinggian RS ni. So kita nak tahu ST. Cari ST dulu. Okey. Macam tadi kita dapat tadi tangent theta sama dengan tentang persebelahan. Okey, kita nak cari sini kan. So tentang dengan sebelahan. Ni sebelahan. Dia okey, sudut ni samalah dengan sudut ni kan, senang kita nak tengok. Okey, so tentang dia adalah RS. So kita boleh katakan tangent theta sama dengan RS per dengan ST. RS per dengan tangent theta. So 23.002 bahagi tangent 44. So kita akan dapat 23.82. Okey, diberi TU ialah setengah daripada jarak sini. So bahagi 2 lah. So maksudnya TU adalah 11.91. Okey, jadi ini tentang persebelahan. Ini pula, belah sini pula. Tempat dah letak.
Okey, tangen theta sini, tapi sekarang kita cari dah dapat sebelahan, jadi tentang pula. Okey, PU sama dengan tangen 55 darab dengan 11.91 darab dengan tangen. So dapat 17.01. So jawapan dia adalah D. Okey ni. Okey tengok 26. Okey, rajah ialah carta pai yang menunjukkan bilangan kek yang dijual oleh Puan Marcella pada hari Minggu. Okey, sebanyak 38 biji kek pisang telah dijual. Hitung beza bilangan kek yang paling tinggi dengan bilangan kek yang paling rendah. Semana bilangan kek yang paling tinggi? Okey, 3 biji kek telah dijual. So kita nak tengok berapa dia punya bilangan. Okey, ini dah 38. Okey, untuk kek pisang. Kek pisang ni ya. Satu 4 darab dengan 360 kan, sebab satu bulatan dia 360, sudut dia 114 darab dengan katakan jumlah. Nah, darab jumlah dia akan dapat 38. Ini beritahu kan, kek pisang 38. So jumlah kita boleh kata 38 darab 360 bagi 114. Okey, 120. Okey, ini adalah jumlah dia 120. So nak tahu bilangan untuk kek lobak ni, 135 per 360 darab 120. Dapat 45. So yang paling besar ialah kek lobak merah dan yang paling kecil ialah kek coklat. Okey, berapa pula kek coklat? Ni kek bat ni. Okey, siapa yang boleh cuba kau buat je lah. Ini untuk kertas satu. Okey, okey, berapa lah kek coklat ni? Nak tahu ini, kita kena cari pula dia punya sudut kat sini. So, nak cari sudut pula kat sini. Cara nak cari sudut. Okey, tadi kita per dengan 350 sebab dia adalah sudut. Okey, yang ni kita ambil 32 bagi jumlah semua apa tadi lah 120 darab dengan 360. 32 darab 120 sama dengan 32 bahagi 120 darab 360 dapat 96. Ini adalah 96 darjah. So berapa yang tinggal kat sini? 360 tolaklah semua ni. 96 tolak 114 tolak 135. So ini tinggallah 15 saja. Berapa pula kek coklat? Mana saya tulis? Okey, saya tarik jauh-jauh sikit lah. Kek coklat. So 15 per 360 darab 120. 15 bahagi 360 darab 120. Tengok. 15 per 360 darab 120. So dapat 5. Ini just 5. Okey, beza. Bila beza kita tolak. So paling tinggi dari berapa? 45 kan? So 45 tolak dengan 5 dapat 40. So D jawapan dia. 27. Jadual menunjukkan taburan skor bagi sekumpulan murid dalam pertandingan reka cipta sempena sempena hari guru di sebuah sekolah. Okey, cari median bagi data itu. Okey, macam ni saya beritahu itu macam mana buat. Okey, tengok bilangan kekerapan dia berapa. Okey, 1, 5, 8, 8, 9, 17, 25,
Kira tu lah. Okey, 1. Kan? Kita buat macam kekerapan longgokan tu. Kekerapan longgokan tu kan. 1, 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 8, 25. 25 tambah 6, 31. 31 tambah 2 ialah 33. 33 tambah 1 ialah 34. Jadi jumlah semua ialah 34. Di mana median ni berada di tengah-tengah. So jumlah kerapat 34, median akan dapat 17. Kat mana kedudukan 17? Sini kan, betul. Jadi jawapan dia adalah 6. Okey, R bersilang dengan P. Apa ni? Tiada unsur. Okey, maksudnya R ni tak akan bersilang dengan P. Mana satu R yang tak akan bersilang dengan P? Nampak? Semua bersilang. Yang tak bersilang hanyalah B. Kan? R bersilang dengan P ni adalah maksudnya tiada unsur. Maksudnya dia tak akan bersilang dengan R, tak akan bersilang dengan P. Okey, semua R bersilang dengan P kecuali B. So inilah jawapan dia. Okey, rajah ialah gambar rajah Venn dengan set semester. Bilangan R adalah 12, bilangan P ialah 3 dan bilangan Q ni 5. Jadi R ni ada R 12, so lebihnya akan jadi 7 lah. 7 tambah 5 dapat 12. Okey, P 3. Kan dia tak bersilang apa. Cari nilai bilangan pelengkap P. Okey, pelengkap P dan yang bersilang dengan pelengkap R. So, maksudnya dekat mana? Kat sini lah dia ni kan. Betul. Macam mana nak cari tu? Okey, hasil tambah semua adalah 28. Jadi 3 tambah 5, jadi yang dekat yang saya lorek ni tambah 3 tambah 5 tambah 7 akan sama dengan 28. So nak tahu dia punya hasil dia ialah 28 tolaklah dengan 3 tambah 5 tambah 7. 3 tambah 5 tambah 7, 8 tolak 4, 13. So jawapannya adalah B. Okey, J persilangan K. So inilah J persilangan K, betul. Tapi dia nak pelengkap. Bermaksud selain daripada tu. Maksudnya selain daripada 6, 5, 7. So apa yang ada? 2, 3, 4, 8, 9. Mana? 2, 3, 4, 8, 9. 2, 3, 4, 8, 9. So, sekarang. Okey, ni keserunan. Kalau kamu ni bolehlah kamu tengok. Keserunan M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Okey, jadi kita tengok ada negatif kan. So jawapannya adalah positif. So dia mesti cari tempat, cari yang ada pintasan dia yang ada negatif. Okey, A dan B ni sebab dua-dua ni adalah positif, so kamu tak payah tengok dah. Sebab kan negatif kan, ni adalah positif. Okey, kalau dia bagi kejuruan negatif, so kamu ambil yang kedua-dua mesti positif. Okey, ataupun kedua-dua mesti negatif. Okey, bila dia dah ni positif dan rumus ni ada negatif kan. So mesti salah satu mesti adalah negatif. Itu dia punya cara dia. So tengok pintasan Y, okey, 4 bahagi negatif 2. Kan? Macam tu. So negatif 4, negatif boleh hilang. Sebab tu saya perlu cari satu kan. Kita boleh cancelkan negatif 4 bagi 2 dapat 2. Kita tengok cuba jugalah yang ni kan. So negatif 2 bahagi negatif 4. So akan dapat negatif 0.5. 0.5 saja. So jawapan ialah C.
Okey, tengok 34. Kelab Bintang dan Kelab Tunas bertanding dalam satu perlawanan bola sepak. Kebarangkalian bahawa Kelab Bintang akan memenangi perlawanan itu ialah 5/12. Manakala kebarangkalian bahawa perlawanan itu berkesudahan dengan seri ialah 1/4. Cari kebarangkalian bahawa Kelab Bintang akan kalah dalam perlawanan tersebut. Okey, cakap satu kebarangkalian yang penuh ialah 1. Kan? Okey, tolak dengan berapa yang dikalah. Dia menang. Nak tahu yang kalah, so tolak dengan menang dan tolak dengan yang kebarangkalian dia dapat seri. Buatlah 1 tolak 5/12 tolak 1/4. Kan macam ni. Nampak kan? So sama dengan dapat 1/3. So B jawapannya. Seterusnya, satu kajian sidik dijalankan ke atas sekumpulan murid. Terdapat 3 jenis media sosial yang murid gemar layari, iaitu Facebook, Instagram dan Twitter. Jika seorang murid dipilih secara awak daripada kumpulan itu, kebarangkalian memilih seorang murid yang gemar Facebook ialah 3/8. Memilih yang gemar Instagram 1/4. Terdapat 15 murid yang menggemari Twitter. Hitung jumlah bilangan murid. Okey. Tengok dia beritahu ada 3 saja jenis. So Facebook, Instagram dengan Twitter. So kita nak cari jumlah bilangan. Okey, yang pertama dia dah beritahu 2 ni. 2 kebarangkalian. Hanya kebarangkalian untuk Twitter saja tak bagi. Cari kebarangkalian dia. Sama macam tadi. Penuh dia ialah 1. Tolaklah dengan semua ni. 3/8 tolak 1/4. 1 tolak 3/8 tolak 1/4. Dapat apa? 3/8. Okey, ni ialah kebarangkalian untuk Twitter lah kan. Okey, jadi dapat 15. Jadi kita boleh katakan 3/8 darab jumlah dia akan dapat 15. So jumlah dia akan sama dengan 15 darab 8/3. Dapat 40. 45 orang murid telah dipilih untuk menyertai perkhemahan yang akan diadakan di Tasik Kenyih. 1/3 daripada murid tersebut adalah perempuan. Sekiranya 2 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan menarik diri, cari kebarangkalian untuk memilih seorang murid lelaki sebagai ketua kumpulan. Okey, 1/3 dari murid tersebut ialah perempuan. Dan kebarangkalian untuk mendapat perempuan dapat 1/3. Kalau lelaki berapa kebarangkalian dia? Sama jadi 1 tolak 1/3. Kita dapat 2/3. So kebarangkalian untuk mendapatkan lelaki ialah 2/3. Okey, tengok bilangan dia pula 1/3. So bilangan seberapa ada berapa perempuan ni? 1/3 darablah dengan 45 kan jumlah keseluruhan. So 1/3 darab 45 akan dapat 15. So lelaki 2/3 darab 45 dapat 30. Ataupun kamu tolak je 45 darab 15 akan dapat 30. Okey, dikata sekiranya 2 orang murid lelaki. So yang lelaki ni akan tolak 2, perempuan akan tolak 3. So yang terbaru perempuan baru kan. Terbilah sebagai baru. Taklah apa pun yang kita je faham. So 15 tolak 3 akan dapat 12. Lelaki yang baru 30 tolak 2 akan dapat 28. So jumlah yang baru ialah berapa? Dapat 40. Kan? Saya kebarangkalian untuk memilih seorang murid lelaki. So 28 28/40. 28/40. Tekan kalkulator. Okey ya. Ulang ni ya, tekan 28/40.
sama dengan. So, kamu akan dapat 7/10. Itu adalah dia punya pecahan termudah, 7/10. So, jawapan dia adalah B. Okey, tengok 39 ni. 39 ni saya rasa kamu boleh buat ni. Kamu darab dua ini, so akan dapat 80, 8, 64, negatif 16 dan 24. Tambah negatif 25, negatif 10, 10, 8. Macam biasa, tambah biasa ya. 8 tambah negatif 25. So, 80 tolak 25 lah. Ni ada negatif ni ya, mesti ada tolak. So, dapat 55. 64 tolak 10 dapat 54. Negatif 16 tambah 10 dapat negatif 6. 24 tambah 8, 32. So, mana dia? 55, 54, negatif 6, 32. C. Okey, itu senang. Okey, saya rasa itu saja yang kamu boleh buat. Okey, yang lain nanti agak susah sikit. Jadi ini kita fokus mana yang kamu boleh buat dulu. Okey, sampai di sini saja. Okey, terima kasih.